Nasional itu majoriti kukuh dan meyakinkan. Kemudian politik untuk negara. Kita sedang buat perubahan ini. Sumpah saya membentuk satu pakatan. Salam sejahtera, bertemu kembali saya Zawaz Yusof, edisi khas mingguan 062 antara paparan utama. Kes rasuah salah guna kuasa Mahyadin, Tajuddin dan Azam Baki selesai begitu mudah. UMNO BN punca sebenar ketidakstabilan politik negara, jangan terlalu mendabik dada. Isu bayaran hutang 1MDB sangkaan Najib rakyat Malaysia bodoh ternyata meleset. Assalamualaikum dan salam bahagia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tunku Jaafar berkata Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sudah selesai menjalankan siasatan terhadap isu rakaman audio tawaran habuan. Menurut beliau, tiada elemen kesalahan mengikut Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 Akta 694 terhadap satu rakaman audio yang didakwa suara mirip bekas Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Mak Yassin yang tular sebelum ini. Rakaman itu berkaitan tawaran jawatan politik dan kedudukan dalam syarikat berkaitan kerajaan GLC yang didakwa dibuat Mahyadin sebagai pertukaran untuk sokongan politik terhadapnya. Menurut Wan Junaidi, hasil siasatan mendapati tiada elemen kesalahan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 Akta 694. Beliau berkata demikian dalam jawapan bertulis menjawab soalan Teo Ni Cheng PH Kulai di Dewan Rakyat. SPRM pada Julai tahun lalu sudah menyerahkan kertas siasatan kes rakaman audio didakwa mengandungi suara mirip Mahyadin kepada Jabatan Peguam Negara. Sebelum ini, media melaporkan rakaman berkenaan tular di media sosial Februari 2020 sebelum Mahyadin menjadi Perdana Menteri. Rakaman itu dikatakan mengenai usaha menarik pemimpin politik tertentu menyertai parti politik tertentu, kononnya dengan tawaran beberapa habuan demi mendapat sokongan membolehkan beliau membentuk kerajaan dan menjadi Perdana Menteri. Sementara itu, siasatan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mendapati tiada keterangan membabitkan salah guna kuasa dan rasuah yang membabitkan bekas pengerusi Prasarana Berhad Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam jawapan bertulis di Parlimen menjelaskan siasatan terhadap Tajuddin yang juga ahli Parlimen Pasir Salak sudah selesai. Katanya SPRM sudah selesai menjalankan siasatan terhadap ahli Parlimen Pasir Salak itu dan hasil siasatan mendapati tiada keterangan melibatkan salah guna kuasa dan rasuah yang berlaku. Sementara itu, katanya siasatan kes rasuah membabitkan ahli Parlimen Kuala Langat Datuk Dr. Xavier Jayakumar pula masih dalam siasatan. Dia berkata demikian sebagai menjawab soalan Teo Ni Cheng PH Kulai yang meminta Perdana Menteri menyatakan hasil siasatan SPRM terhadap Tajuddin dan juga Xavier. Tajuddin pada Mei tahun lalu dipanggil SPRM untuk membantu siasatan berhubung kes membabitkan prasarana, namun perincian kes itu tidak didedahkan kepada media. Sementara itu, pada Februari tahun lalu SPRM mengesahkan siasatan dibuka terhadap Xavier serta timbalan pengerusi PKR Perak MA Tinagaran. SPRM juga merampas sejumlah wang tunai berjumlah 1.2 juta ringgit yang dipercayai wang rasuah disimpan di rumah dan pejabat proksi kepada bekas menteri dan timbalan pengerusi berkenaan. Turut dirampas ialah sebuah kereta mewah yang digunakan oleh bekas menteri berkenaan sebagai kenderaan rasmi dan dipercayai milik seorang pengarah syarikat yang diluluskan projek berkenaan. Dalam perkembangan sama, kerajaan berpandangan tiada keperluan untuk menggantikan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki yang sebelum ini terpalit dengan kontroversi berhubung isu pemilikan saham. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tunku Jaafar berkata semua pihak perlu menerima keputusan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia SC yang menjelaskan tidak ada kes terhadap Ketua Pesuruhjaya SPRM berhubung akaun dagangan miliknya. Wan Junaidi berkata keputusan SC berdasarkan hasil siasatannya perlu menjadi panduan dan tiada keperluan terhadap tindakan menggantikan Ketua Pesuruhjaya SPRM buat masa ini. Dia berkata demikian dalam jawapan bertulis bagi menjawab soalan Datuk Ahmad Jazlan Yaakob BN Machang di Dewan Rakyat. Wan Junaidi menegaskan isu saham dipertikaikan banyak pihak termasuk pembangkang yang membabitkan azam sebenarnya sudah pun selesai. Katanya isu itu juga sudah diputuskan dan tiada kes inkuiri oleh pihak SC. Oleh demikian, katanya tiada keperluan lagi isu pemilikan saham oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM itu dipertikaikan. Pihak polis di Raja Malaysia PDRM juga mendapati tiada isu yang perlu disiasat.
kerana ia bidang kuasa SC. Ketua Pesuruhjaya SPRM juga sudah mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak yang memfitnah beliau dan kes sedang di peringkat mahkamah dan sebarang ulasan kes ini akan menimbulkan subjudis. Sementara itu, siasatan Polis Diraja Malaysia PDRM terhadap Datuk Dr. Taufik Aiman yang juga suami bekas Gubernur Bank Negara BNM Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz berhubung penerimaan dana dikaitkan dengan One Malaysia Development Berhad 1MDB dalam akaun miliknya di Singapura sudah selesai. Bagaimanapun, PDRM diarahkan oleh Pejabat Peguam Negara untuk mendapatkan dokumen berkaitan transaksi dijalankan melalui beberapa institusi keuangan di Singapura dan keterangan saksi di sana. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Datuk Muhammad Kamaruddin Makdin berkata kertas siasatan yang lengkap sudah dihantar ke Pejabat Peguam Negara sejak tahun lalu. Ia termasuk arahan supaya mendapatkan dokumen berkaitan dan merakam percakapan serta mengambil keterangan daripada saksi di Singapura. Mengulas lanjut, Kamaruddin berkata pihaknya kini sedang menunggu kebenaran dari pihak berkuasa Singapura berkenaan perkara itu. Justru beliau berkata PDRM masih menunggu lampu hijau daripada negara itu untuk pihaknya pergi ke sana bagi mengambil keterangan daripada saksi berkaitan. Pada Mac tahun lalu, JSJK Bukit Aman mengesahkan siasatan masih dijalankan terhadap suami Zeti berhubung penerimaan dana yang dikaitkan dengan 1MDB itu. Bekas pengarahnya Datuk Zainuddin Yaakob berkata siasatan terhadap Taufik dibuat mengikut Seksyen 4-1-A Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Ketua Pembangkang menegaskan memorandum persefahaman MOU Transformasi dan Kestabilan Politik yang ditandatangani Pakatan Harapan PH dengan Kerajaan Persekutuan adalah bukan laluan mudah untuk Perdana Menteri mengekalkan kuasa. Datuk Seri Anwar Ibrahim menafikan MOU berkenaan merupakan tiket untuk Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkuasa sampai bila-bila tanpa dicabar. Katanya pembangkang akan terus bertanya kepada Perdana Menteri sama ada di Dewan Rakyat dan di khalayak umum atau bersama dalam perbincangan bersemuka dengan Perdana Menteri. Mengulas lanjut, beliau berkata politik negara ini harus matang dan bukannya mewarisi sistem lama. Bila orang tidak bersetuju dengan kerajaan akan dipenjarakan dan jika bersetuju diangkat dan diberikan anugerah tambahan. Ini bukan laluan mudah untuk kerajaan melakukan apa sahaja yang dikehendakinya. Sikap dendam, kesumat dan nafsu serakah politik ini mesti dihentikan. Tambah Anwar, MOU ini bermaksud mematangkan suasana politik, tapi soal lawan dan bantahan kita sebagai pembangkang terus melawan jika ia membabitkan urusan pentadbiran kerajaan, hal penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Beliau berkata demikian ketika membahaskan usul titah ucapan yang di-Pertuan Agong di Dewan Rakyat baru-baru ini. Ahli Parlimen Port Dickson mengakui menerusi MOU itu ada beberapa kemajuan dicapai walaupun ia masih tidak menepati apa yang dikehendaki oleh pihak pembangkang. Permohonan Datuk Seri Najib Razak dan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Muhammad Irwan Sariga Abdullah supaya dilepaskan tanpa dibebaskan daripada 6 pertuduhan pecah amanah berjumlah 6.6 bilion ringgit ditolak Mahkamah Tinggi. Najib dan Muhammad Irwan membuat permohonan itu dengan alasan pertuduhan itu sudah tergantung terhadap mereka selama 3 tahun setengah tanpa sebarang perbicaraan. Untuk rekod, kedua-dua tertuduh mengaku tidak bersalah pada 25 Oktober 2018 terhadap 6 pertuduhan pecah amanah ke atas harta kerajaan Malaysia yang berjumlah 6.6 bilion ringgit berkaitan bayaran kepada International Petroleum Investment Company IPIC. Dalam penghakimannya, Hakim Datuk Muhammad Jamil Hussein berkata mahkamah memutuskan menolak permohonan itu selepas menimbangkan hujahan peguam bela kedua-dua tertuduh dan hujahan pihak pendakwaan. Muhammad Jamil berkata pendakwaan dalam kes itu bersedia dengan pertuduhan bagaimanapun hanya tarikh perbicaraan belum ditetapkan oleh pihak mahkamah. Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Abdul Samad menempelak kenyataan pimpinan UMNO dan Barisan Nasional BN yang mengaitkan kestabilan jika parti itu menang pilihan raya. Ini kerana menurut Khalid konsep tidak mahu berkongsi kuasa sebenarnya telah membawa kepada pilihan raya negeri PRN Johor kali ini. Katanya apa yang dilihat sejak langkah Sheraton, UMNO dan BN adalah punca sebenar ketidakstabilan politik di Malaysia di mana mereka tidak boleh menerima pilihan dan mandat rakyat yang memilih Pakatan Harapan PH. Ahli Parlimen Shah Alam itu berpendapat UMNO dan BN punca kepada segala ketidakstabilan politik termasuk terlibat dalam pencaturan jawatan Perdana Menteri selain adanya pemimpin yang mengkhianati PH. Tambah beliau, UMNO dan BN telah merangka strategi menawarkan jawatan Perdana Menteri kepada Mahyidin pada mulanya
kemudian memujuk Azmin untuk keluar mengkhianati PH dan bersama dengan PAS. UMNO BN juga telah membentuk kerajaan di bawah Mahyadin dan sekarang mereka sendiri pula menimbulkan masalah dengan Mahyadin menjatuhkan kerajaan Mahyadin. Seterusnya menaikkan Datuk Ismail Sabri Yaakob. Untuk rekod, PN yang terdiri daripada gabungan dianggotai Parti Peribumi Bersatu Malaysia, Bersatu dan PAS. Penganalisis politik berpendapat BN sebagai penyandang tidak mungkin membuat pengisytiharan pembubaran DUN tanpa keyakinan mampu mendapat majoriti. Mengulas lanjut, Khalid menegaskan sikap UMNO BN yang berseteru dengan PN terbukti menyebabkan ketidakstabilan politik terus berlaku. Kenyataan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang mengatakan tiada dana awam digunakan untuk membayar hutang 1MDB adalah tidak benar dan tepat. Menurut pakar ekonomi Datuk Dr. Nungsari Ahmad Radhi, semua hutang 1MDB mempunyai kadar faedah yang perlu dilangsaikan dan ia perlu dibayar oleh pihak kerajaan. Katanya dalam konteks 1MDB, syarikat pelaburan tersebut juga mengeluarkan bond untuk berhutang. Kata beliau, bond itu ada faedah dan pihak kerajaanlah yang membayarnya. Ia tidak termasuk dengan duit pokok atau prinsipal. Hutang berkenaan perlu dibayar pada ketika ia matang. Mungkin pada tahun ini, tahun depan atau tahun seterusnya. Tambah beliau lagi, perlu diingatkan 1MDB mengeluarkan bond menggunakan jaminan kerajaan. Oleh yang demikian, ia dikira sebagai liability kerajaan. 1MDB tidak ada duit untuk membayarnya. Oleh itu, kerajaan perlu melunaskannya. Najib pada sidang Parlimen Rabu lalu memberitahu Dewan tiada 1 sen dana awam digunakan oleh kerajaan untuk membayar balik jumlah hutang pokok 1MDB. Najib menjelaskan pelbagai entiti termasuk Goldman Sachs Group, firma audit KPMG dan Deloitte, M-Bank dan Jabatan Kehakiman DOJ Amerika Syarikat telah memulangkan dana 1MDB berjumlah 23 bilion ringgit kepada Malaysia. Bagaimanapun, Nungsari berkata dalam Mahkamah di Amerika Syarikat, bekas jurubank Goldman Sachs Tim Lesner mengaku membantu menggelapkan berbilion dolar daripada dana 1MDB. Tahun lalu Kementerian Keuangan dalam satu kenyataan juga mengumumkan telah memperolehi kembali 1.9 bilion ringgit dana 1MDB yang dicuri dengan bantuan DOJ yang menyerahkan wang itu ke akaun amanah mendapatkan kembali aset Malaysia. Sekian edisi Khas Mingguan kali ini. Teruskan bersama kami setiap hujung minggu untuk mendapatkan berita politik tanah air. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.